Okay, let's get started. Siapa-siapa yang tak bercakap tu boleh go on mute Okay, Saifullah. Boleh start. Hello? Okay. So, kita start dengan ni lah. So, ni pakai slide apa, Kubernetes punya VMware. Tapi konsep dia lebih kurang apa, kalau nak explain the whole container tu sebenarnya terlalu basic lah. Nak kata basic tak lah, tapi basically container ni dia macam you say VM kan. Semua orang tahu VM kan, virtual machine. Dia basically dia akan virtualizekan hardware tu, let's say CPU, memory daripada host dan menjadi kita boleh buat satu OS baru ke atas tu. Tapi kalau dalam konsep container ataupun Docker ialah satu produk dia. So dia actually bukan virtualizekan hardware tu, dia virtualizekan binary dan application tu. So ke atas tu yang dia virtualizekan. So dia bukan virtualize CPU dan memory semua tu lah. So basically this one actually akan capai satu itulah yang kita cakap dulu orang bila develop dia akan develop something like macam dia develop PHP dan bila dah complete dekat dia punya desktop laptop then dia try move kepada VM ataupun mana-mana dia akan sometimes hit macam tu pula kenapa tak boleh tak dekat laptop boleh dekat ni tak boleh. So apa cara Docker buat is actually dia akan packaging PHP tu dalam satu container lah, orang panggil container. Let's say you using macam image Nginx dan juga PHP, Nginx ataupun Apache dan PHP, dia akan package yang tu. So dalam satu image tu kita boleh transfer pergi lain lah, orang lain punya server lah. So let's say you nak deploy dekat AWS macam ni contoh. Nak deploy dekat apa? Senang lah macam kita sebagai software developer kita nak deploy dekat kita nak jual ke orang lah. Kita punya code tu macam buat WordPress something, so kita akan letak kat sini dan kita bagi kat orang tu macam ni. So bila run boleh complete. So Docker tu macam tu lah container. Dia ibarat VM. VM is actually virtualization the CPU dengan memory, tapi Docker container ni dia virtualize daripada segi application dan dia package as container semua. So senang you nak move write once run everywhere lah, macam konsep Java lah sebenarnya. So dia tak payah nak install, tak payah nak install apa-apa dah lah. Iya, tak payah nak install apa-apa. Macam kalau kita nak PHP yang WordPress ni, kita run je image ni dan kita dah dan so kita tak perlu nak nak tahu macam ni kau configure kat situ, macam ni kau configure kat sini. So dia menyenangkan lagi. So konsep dia, kita just boleh download daripada registry tu contohnya macam Docker Hub, apa lagi, Quay.io, apa lagi, ada banyak registry yang public, tapi yang terkenal ialah Docker Hub lah. Docker Hub tu memang ramai orang letak image, Oracle letak, DB, Mongo semua ada. So Kubernetes ni take one step further lah. Sebab dia take one step further, dia nak lagi simplify. Dia Kubernetes ni kita boleh bayangkan macam dia vCenter, dia manage VM. vCenter dia akan manage VM dan macam mana dia nak redistribute VM tu ke multiple ESX source macam tu kan. Okay, so konsep Kubernetes ni sama je. Dia macam mana dia nak manage multiple Docker, multiple VM. Docker host ni actually VM, contoh VM ataupun macam standalone bare metal nya. Dan macam mana dia nak manage multiple container dalam setiap tu. So Kubernetes ni is that one lah, dia take a step further dan
how to manage container localhost. So dia punya management software lah. Management software tu master dia, I mean dia konsep cluster lah. So konsep cluster ni kita tahu dia mesti ada macam quorum semua tu kan. So memang kalau tengok dalam Kubernetes pun dia sama. Dia akan ada master tu, let's say konsep dia mesti control plane dia tu ada master atau control plane ni adalah macam dia yang manage semua port tu. So macam let's say ada orang pakai Kubernetes tu dia nak deploy PHP WordPress atau something kan. So Kubernetes master ni akan beritahu, okay, you nak deploy kat mana? Kat localhost yang pertama, node 1 ni, atau localhost node 2, atau node 3, so mana yang tu. Let's say kalau macam ini menyebabkan ia senang lah. Let's say macam dulu kita ada patching kan dekat DC dulu kan. So bila kita ada patching, kita kena bring down cluster everything. So this one is easy lah. So apa yang you buat, you akan move semua container tu pergi host yang kedua, then you patch ni, you reboot. So bring masuk dalam cluster. So tapi at the same time, you tak macam kita nak patch VM, dia dia akan vmotion lah kalau kita bring down a host. Dia akan vmotionkan semua VM dalam tu ke host lain. Yep. So dia akan dia macam drain port, lebih kurang macam tu lah. Dia akan drain port pergi sana. So kita tak lose macam kalau memang kita perlukan 3 container untuk run contoh PHP, untuk serve banyak kita punya request ada berpuluh-puluh ribu. So kita tak perlu ada hilang lah. Hilang satu node, satu container tu. So kita boleh move dia pergi host yang lain untuk serve benda tu. So that is the Kubernetes master lah. So kalau Kubernetes ni, kalau konsep dia actually dia report je, dia report apa configuration container dalam host tu. So this one dia akan report kepada Kubernetes master, atau nama lain dia kita panggil control plane lah. Okay, yang tu lah. So next, dalam Kubernetes dia ada banyak. So dia ada macam, kita pun tahu deployment semua tu. So pod tu is actually contain multiple container. So let's say you have one container first, Nginx atau Apache. So the second container is actually macam PHP. So macam you letak PHP punya file dalam ni, tapi yang web server yang host yang serve kepada internet tu adalah container 1. So dia panggil satu pod. Tapi senang kita bila develop pakai Kubernetes atau OpenShift ni, kita kalau yang expert tu boleh lah pakai cara macam ni, ada 2 container dalam satu pod. Tapi selalunya yang buat memang pakai satu pod, satu container je. So sebab itu mungkin lagi kompleks lah, kena tahu macam mana nak integrate ada kenapa tu. Tapi dia ada macam satu example lah why macam kat sini tak ada kot. Macam ni. Okay, contoh pod dengan container. So let's say we have container macam Nginx satu, lepas tu lagi satu Telegraph. So dia akan letak dalam satu pod tu, mempunyai semua sama IP. Dan Nginx ni dia ada web server, dia serve website static kepada kita boleh buka kat browser. Tapi Telegraph ni dia lebih kepada dia collect data untuk Nginx ni. Dia tengok macam resource banyak pakai or something. So dia report kepada dia punya, kalau Telegraph ni dia punya monitoring tu adalah wavefront ni lah. So lebih kurang macam tu lah. Tapi pod ni kebanyakan yang kita orang develop ni jarang lah pakai multiple container dalam satu pod. So kalau satu container, satu pod je. Tu kalau macam case macam tu, yang IP tadi tu is IP yang publish dekat luar lah. Internally dia ada 2 IP juga C1 dengan C2. Tu different IP ke? This one dia akan ada the same IP. Dia macam internal IP lah. Sebab kalau tengok 17172 ni semua private IP address. So dia bawah 172.16 lah. So memang dia just untuk connection, untuk macam mana nak cakap? Macam heartbeat untuk diorang dua. Untuk connection between pod dengan pod. Macam let's say dalam satu project dekat Kubernetes tu, kita ada
kita ada port satu ni run Nginx dan juga PHP untuk WordPress contoh, dan another port run MySQL ataupun let's say MongoDB atau Postgres. So dia akan, bila dia akan baca each other, dia akan pakai IP ni. Tapi dalam konsep Kubernetes tak pakai IP lah, dia pakai service. Services. So bila kita nak connect between multiple port, Nginx dan juga MySQL, kan kita kena ada pointer macam DNS listener something, ataupun kita kena point lah, senang cakap, kena point kepada DB kan, database kan, dekat PHP tu. So cara dia kita point guna service, bukannya IP. So that's one of it lah. Okay, kalau Kubernetes ni dia ada multiple things. So yang kita tahu yang tadi itulah port tu adalah container lah, dalam tu ada container. Ideally patut ada multiple container, tapi let's assume that port tu one container lah. So bila kita faham, senang lah, ni port ni run Nginx, WordPress, satu lagi port run MySQL. So jobs ni sama konsep macam cron jobs lah. Let's say macam kita nak run job untuk okay, let's say macam kita dapat MySQL corruption kan dekat kita punya data. So apa kita run kat job ni, kita mount MySQL punya volume tu. Lepas tu kita run MySQL repair ke something kan. So the job tu dia run satu kali, lepas tu dia terminate. Ataupun contoh macam kita ada satu port yang untuk run cron job hujung tahun, hujung bulanan. Terutamanya macam bank, kita bagi contoh bank lah. Bank dia akan run, let's say untuk saving account, dia akan run, dia letak profit rate kan. So dia kena run job tu untuk semua account satu bank dalam satu tu. So job tu dia run against that database, betul dah complete, dia terminate. So macam tu lah job sedang cron job, sama lah lebih kurang. Cron job lebih kepada time schedule. So another one dalam Kubernetes ada daemon set. Daemon set ni dia lebih kepada administrator lah, administrator kepada Kubernetes ni dia akan pakai. Sebab kita bagi contoh lah, kita ada multiple Kubernetes node lah. So first node is master. Kat sini lah kita tunjuk. Kita ada sini senang sikit. Satu Kubernetes master, ni worker. So let's say kita nak Kubernetes master ni monitor setiap resource usage kat sini. Contoh memory sini pakai berapa, CPU di sini pakai berapa. So kita run satu port yang kerja dia collect data daripada tu. Contoh macam sekarang ada orang ada Prometheus node exporter, dia akan run kat situ, dia collect, dia ambil daripada OS tu macam proc something lah. Dia ambil proc memory tu, dia simpan, dia hantar. Dia lebih kurang macam HP OVO lah, OpenView tu. Tapi dia collect data daripada tu, dia pergi hantar kepada master. So daemon set tu, so dia tu sendiri ialah satu port lah. Dia satu port, tapi dia nak run kat each of the worker node tu. Worker node. Dia nak pastikan dia boleh collect data. So tapi daemon set ni jarang dipakai kalau normal application. So kalau normal application ni kita pakai kebanyakan ialah deployment. Manage the rollout of new version of port. So deployment ni. Hello. Dengar. Ya, dengar. Clear. Continue. Diamlah Nat, jangan kacau Nat. Jangan kacau. Tak, aku dari tadi nak cakap tak lepas, tak ada sound. Aku dah connect sampai 5-6 kali lah. So sekarang Sudah. Tak apa. Silakan bercakap. Free world. terus. Nat, ada soalan? Okay. Ada soalan? Tadi nak sangat cakap. Tak ada lagi. Okay. Aku dia tadi nak tanya. Tak ada soalan sebab tak faham lagi ni. Master node tu kalau koyak apa jadi? Contoh kat sini lah, cuba koyak Kubernetes worker ni lah. So kalau dia koyak kan, Aku nak master. master.
So master ni dulu dia suggest memang ada satu je lah master. Boleh lah untuk testing macam tu sebab. Tapi kalau sekarang ni dia orang suggest kalau even production pun master ni kena ada 3. So tak mungkin lah 3 koyak kan sekali. So kalau satu koyak kita build lagi satu master, kita join balik as a Kalau new master. So kalau satu master, kalau ada satu master je, kalau koyak down lah semua network. Dia tak down. Worker ni tak down. Maksudnya application dia run, tapi siapa-siapa yang nak manage dia akan lalu master ni tau. So Kubernetes dia kena run yang kubectl command kan. Dia kena lalu master ni. So that's the problem lah. Memang tak boleh access lah. Maknanya kita tak boleh ada multiple Kubernetes master ni Maksudnya kena ada one at one point Dia kena ada 1 ataupun 3 ataupun multiple. Lagi banyak lagi bagus. Dia lagi redundant lah, lagi banyak. So sebab benda ni yang akan manage kalau macam orang hantar, tolong deploykan Nginx ke dalam Kubernetes cluster. So yang ni yang akan check kat mana kita nak deploy. Yang ni dah resource dah tinggi. Okay, kita deploy kat 2. So Kubernetes master ni dia kena betul-betul kalau ikut syarat dia punya disk tu kena laju SSD sebab dia kena schedule port laju. So kalau yang worker node ni tak payah, dia tak perlu sangat lah SSD tinggi atau something. Dia janji ada CPU dan memori yang banyak, dah cukup. Dia boleh run tu. So kita boleh kalau macam disk, kalau worker node fail tu senang. Worker node fail ni memang kita drain semua port tu masuk ke sini. Dia akan pergilah ke mana-mana worker node. Kalau ada 7 tu dia move lah ke sana. Dan benda ni juga senang sebab bila let's say you dalam production kan. So kalau benda ni down, so lepas tu tak boleh beyond repair kan. Apa you buat? Destroy. Lepas tu build yang baru, join balik dalam cluster. So easy lah. Tak ada nak troubleshoot lama-lama kan. So buat je lah worker node yang baru. Kira yang kau tengah cakap tu port lah bukan port, worker node. Worker node ni. Worker ni dekat dalam diagram ni default under apa dekat mana Dia kat sini. Dia yang seluruh ni dipanggil worker node. Okay. Port container tu dia deploy dalam ni. So kalau lah contohnya kan macam the first benda ni worker node ni kan. Kalau worker node ni mati, so C1, C2, C3 ni dekat worker node satu akan automatic failover pergi worker node lain ke ataupun yang worker node ni sendiri akan respond baru ke macam ni? Tak, dia akan automatically failover sebab dia Kubernetes master ni dia akan tahu state of worker node ni daripada Kubernetes ni. Kalau dia down, maksudnya Kubernetes ni sebenarnya dia beritahu lah, aku dah fail lah. Aku dah fail. So port ni sebab dia bila dalam deployment ni dia kena, bukan deployment, dia replica set lah. Deployment dan replica set. So dia kena make sure benda tu up. Kalau dia kata up satu port, so dia kena up lah. Kalau Kubernetes respond dekat master cakap dia dah tak okay, dia failkan dia shutdownkan dia punya port kat sini. So master kena decide untuk schedule kat lain lah, worker node yang lain yang okay. So dia tak macam VMware yang kalau macam host tu unresponsive kan, so VM dalam tu takkan automatically failover sebab host tu sendiri dah tak boleh nak manage. So kalau dalam Kubernetes ni, walaupun worker node tu unresponsive, dia still somehow boleh drain off dan failover lah. Dia drain off, memang dia nampak dah lost lah sebab benda ni Kubernetes dengan Kubernetes master ni dia akan contactable lah. So dia nak check sama ada adakah port ni masih running lagi kat sini. So kalau dia tak dapat contact Kubernetes ni, dia dah assume port ni tak running. So apa dia buat dekat Kubernetes tu, dia consider benda ni dah kosong, dah tak ada port untuk application Nginx Nginx PHP ni. So dia akan deploy kat yang lain. Habis dia punya data macam mana? Data dia? Data ni depend. Kalau macam PHP, WordPress, dia lebih kepada image www.html semua tu kan, yang index PHP ataupun
dia dah package dalam image, dalam Docker image tu. So Docker image tu just pull yang baru dan deploy kat sini. Kan image punya konsep kita package dia kepada satu ni kan, satu image. So maknanya dia tak simpan dynamic punya data kat dalam port tu lah kan. Tak simpan. So tapi kalau database ada juga cara kita pakai persistent volume lah untuk store data tu. Tapi cara persistent volume ni dia ada cara cluster, ada cara SafeFS. So yang tu memang redundant lah. So sebab kita boleh So dia bukan dalam port yang sama lah sebenarnya. Dia isolatekan daripada port itu. Dia adalah resource yang lain. Dia hanya kita bind kepada volume tu. So replika set ni tak ada kena-mengena dengan replicate data, live data yang ada lah. Tak. Dia replika set ni dia lebih kepada let's say macam kau cakap PHP kan, atau kau nak deploy macam Lazada kan. So pada PHP, Nginx semua tu kan. So tiba-tiba ada makin ramai orang kan. So replika set ni make sure berapa instance of Nginx lah ni. Let's say kau ada 100,000 orang kan. Kau need like 10 kan. So kau boleh OC scale replika tu, dia akan scale replika tu jadi 10. So kalau kau tak ramai orang kan, contoh ada 100 orang je access website tu, kau hanya scale kepada dua replika je. Tapi kita kena bagi tahu lah manually dalam config file. Tak payah. Actually kau boleh run command je. OC scale itu kalau OpenShift lah. Kalau Kubernetes scale kubectl scale replika 0 atau 2 macam tu lah. So maksud aku dia tak boleh, dia tak ada macam machine learning ke yang akan baca okay ni dah banyak hit masuk ni. Scale banyak. Yang tu ada juga, yang tu kena je. Boleh sebab itu machine learning kan. So kalau machine learning kan. Tak tahu sama ada dia boleh ni lah, dia boleh tapi by right kalau dia tahu request dia dah banyak, dia boleh increase dia punya ni replika. Tapi senang cerita kalau replika set ni dia cakap for stateless app. Stateless app ni contoh dia macam benda-benda yang tak perlukan save dalam database lah. Macam aku punya contoh PHP lah, PHP, HTML atau benda-benda yang front end tu. Yang kita hanya display macam kalau let's say form, bila kita masuk data, form tu simpanan database. So itu tak perlu simpan data lah dalam var www HTML. So yang stateful set ni boleh menunjukkan macam apps yang stateful. Stateful ni contoh kita kena simpan data di dalam database. So contohnya macam MongoDB atau MongoDB dia ada konsep replika set. So dia kena bring up master dulu dan bawa slaves. So stateful ni lebih kepada itulah database. Stateless tu lebih kepada front end lah. CRD ni dia lebih kepada dia beritahu Kubernetes apa benda yang Kubernetes ni should be done lah. Macam mana dia punya macam mana nak cakap, dia punya configuration lah CRD ni. So okay ni dah kan. So yang tadi ada satu pod ada 2 container. So yang ni Kubernetes pod face. So basically bila korang running Kubernetes tu, dia akan ada dalam multiple phase lah, pending ataupun running. Running maksudnya okay dan succeed, fail atau something. So this one lebih kepada container pod tu punya ni lah state. So okay. Ni konsep daemon set. Satu soalan. Okay. Yep. Aku faham kalau macam container, dia kan ada network dia sendiri 172 tu kan. Okay, kalau between worker node, dia macam mana connection tu ada? Dia connection between the worker node sebab
container satu dekat worker satu nak connect dengan container dua kat worker dua yang kau tak expose pun port dia. So macam mana dia communicate tu? Dia ada dia own internal punya networking lah. So dia punya Docker internal networking ni dia pakai orang panggil software defined network kan. So network tu dia buat pakai software je. So memang dia connected macam dia kena ada dia dia punya ni lah. Tapi selalunya internally dia orang punya ni lebih kurang macam tu lah, 172 something, semua private IP address lah. So dia akan lalu ke master ke tak untuk traffic between worker node tu? Sebab dia internal. Internal untuk worker satu dengan worker dua macam lain je. Itu yang maksud aku. Aku tak sure sama ada dia lalu kat master ke tak. Tapi dia master tu kena tahulah macam mana dia punya dia punya configuration network tu internally. So supaya dia orang boleh, let's say port pertama tu yang korang punya Nginx tu dia run dekat worker node yang first. So port kedua adalah MySQL, dia run kat worker node yang nombor 3 kan. So macam mana dia nak contact each other? So that one dia akan contact each other mostly memang pakai cara konsep services. So services. So let's say we have macam ni kan, port nombor 1 yang front end dia, yang ni tak boleh tunjuk kan. Dia ada port ni. Kalau rasanya dia rasanya yang internal network dia akan port forwarding dekat host dia. So interface dia semua dekat IP host. Internal network tu ialah internal between the container dia ada 172 something kan. Yang tu semua dia akan net dekat dia punya host container. Macam contoh kita pakai satu OS Linux Ubuntu. So dalam tu ada container. So yang Ubuntu punya IP tu dia akan net ke dalam tu. Kalau tak silap lah. Tapi kalau between container tak payah expose pun. Kalau container tu dalam same host dia akan pakai same IP range lah. Kalau lah container tu dekat dalam satu worker node yang sama, then dia automatic lah kan? Yes, yang itu semua automatic configure. Tapi kalau lah antara worker node dia memang sama ke Kubernetes master tu yang handle network? Aku pun tak tahu. Memang Kubernetes master yang handle network. Sebab tu bila kita nak call between port yang berbeza, contoh port pertama adalah port Bacon ni actually for Nginx, dan port kedua X ni untuk MySQL kan. So bila portnya ni nak panggil MySQL ni, apa dia panggil dalam etc php.com tu, dia akan panggil MySQL ni X. Dia tak panggil 172, dia panggil X. Itu je paling senang dia panggil. Memang itu cara antara ni lah, antara between ni lah. So atas tu kita nampak dekat dia Kubernetes tu dia memang ada software defined network lah. So networking dia lebih kepada memang cakap software lah. Dia tak ada sangat hardware punya ni networking. So mati memang master tak boleh down lah. Master tak boleh. Dia tak macam macam vSphere punya client kan. vSphere kalau down benda tu running tapi kau tak boleh nak buat apa-apa kan. Kau tak boleh manage, kau tak boleh apa. Itu kan vSphere kan. Ada HA nak, Q pun ada HA nak. Q pun ada HA lah. Dah kedekut buat satu je master, nak buat macam mana? Mahal kot Nat. Tapi kelebihan master tu rasanya sebab let's say kita buat satu cluster dekat AWS kan. So lepas tu kita buat banyak master tu, lepas tu kita tambah lagi satu master dekat disaster recovery site tu. Contoh dekat apa nama tu? GCP kan, Google Cloud Platform kan. So kita boleh buat macam disaster recovery lah. Dia panggil hybrid cloud. So daripada port ni kita move pada Kubernetes master yang belah GCP tu. So dia boleh move lah ke sana. So lebih kurang macam tu lah.
Tapi kalau So, move dia punya routing dia dekat master node lah. Routing dia dekat master node, betul. Dia ada macam routing router port tu. Router Software port define dia, dia router dekat situ lah. dia panggil HA proxy ataupun dia ingress lah. Kalau dalam Kubernetes dia panggil ingress. Kalau dalam OpenShift dia panggil kepada routing lah. So that's the things lah. So ada lagi panjang ni. Ni memang banyak jugalah. So ada Kubernetes volume. Sorry, Sepul. Satu last je. Okay. Bila kau spawn Kubernetes master ni, dia ada minimum worker node yang kena ada ke satu je ke ataupun kau kena ada minimum 2 ke? Satu je pun boleh. Okay. Tapi kalau sekarang OpenShift dia kata memang 3 master, kena ada 3 master. So dia minimum 3 master sebab dia nak make sure master tu redundant lah. So kalau satu hilang, tak adalah semua hilang kan. So kita boleh build lagi satu master, join balik dalam tu as a master node. Kalau 2 master 1 quorum? Ada quorum ke dalam ni? Kenapa dia tak 3? 3 mesti sebab nak vote ni pasal tu tak? Betul. Dia memang tak ada 2, dia memang 3. Sebab dia memang ada konsep quorum kat, sebab dia cluster kan. Tapi kat cluster lah, kat worker tak ada quorum konsep lah. Master tu mesti ada quorum punya konsep. 1 atau 3 ataupun lebih lagi daripada tu. Dia kena ada witness lah. Dia punya ni. Nak make sure dia bila boleh minus 1. Okay. Mana tadi? Ni demo. Oh, demo. Demo. Belajar tak habis nak demo. Aduh. Kesan Sepul tu, dia nak tidur tu. Baru nampak. Betul, demo pakai TM je bang. Ini TM. Boleh upgrade aku punya package ke? So yang konsol ni, ini konsol apa Ke TM punya sendiri? Oh, ni OpenShift ni OpenShift. So dalam Kubernetes kan dia tak ada konsol. So itulah. So Kubernetes ni dia learn the hard way lah. So memang betul-betul kena learn by, kena pakai betul-betul pakai apa nama dia. Kena pakai OC command. Apa shell ni? Cuba cari tu, billing ada billing. Billing konnya bill Billing. Biasa ada sekali. Okay, ni deployment dengan deployment config ni samalah. Cuma dalam OpenShift dia ada multiple benda yang dia add baru. So macam kita tengok dalam Kubernetes tadi, dia ada date deployment, replica set, stateful set. So dalam OpenShift dia tambah lah. Dia tambah ni deployment config, replication controller, dia ada routing. Tadi ada services je kan. So replication controller, replicate between tu, replicate container-container tu. Jadi tak perlulah pakai macam Gluster ke macam Ceph. Tak perlu ni lah. Kau boleh increase je. Contoh macam ni kan. Kau ada controller tu alert manager kan. Kau perlukan multiple port kan. So apa kau buat, kau just ni lah. Tapi kau tak move kat sini lah. Kau actually buat kat sini. Replication dia ada kat sini, macam kau tambah port dia. So dia je lah. Bila kau tambah, dia tambah lagi 1-2 so dia create. So tak perlulah apa macam kau perlu bring up new things kan. So dia hanya one click lah. One click ataupun just satu command OC scale replica 0. So dia tambah jadi yang ini kau kena buat manually ke ataupun memang kena dia ada macam automation yang macam kata macam kau kena contohnya macam alert manager ni kena ada at least 2 port. So dia tak boleh kurang daripada 2 lah. So dia automatic ke ataupun kau kena buat sendiri? Maksudnya macam yang kau tekan tadi kan?
Hello? Aku dengar kau Lan. Tapi saya hilang pula. Penat, aku bagi kat kau kan Kubernetes punya lab dengan notes tebal. Ingat tak PDF kau bagi kat kau tu? Yang mana? Aku connect ni. Oh, aku disconnected lah. Sorry. Tak ada Penat hal lah, pula. Be. Ada orang tanya aku tapi aku tak tahu siapa tu. Aku boleh Kamal. Oh. Kau suara Kamal janganlah. Suara scammer. Buatlah satu file share kan untuk kita orang. Nama tak senonoh. Net Nat, baru jumpa tadi lupa lah. Ingat kadang tak, aku tanya tu. Nama Aku kau tanya ni. tu. Aku dah jawab. Tak, aku tanya pasal note tu sebab aku tak ingat aku letak mana. Jadi kalau kau ada notes tu lagi yang aku simpan tu, yang aku hantarkan kau tu dengan sekali dengan lab dia, mungkin boleh share kat semua orang kot. Kan sambil selesai buat ni. Masa DSC je. Baru berdesi, baru bulan berapa bulan 7 kot. Kau ping aku tu, kau cakap bosan, tak bagi kau. Belah lah Nat. Nat tak mau kongsi. Belah lah Nat. Nanti aku cari. Jangan makan seorang, Nat. Aduh. Nat jangan makan seorang Nat. Kita pasal note apa ni? Kita pasal master note ke worker note? Worker note. Tak ada. Tadi soalan aku, Sepul. Okay. Kira macam tadi kan kau scale up alert manager ni kan. So, tadi kan kau kena buat benda ni manually. Dia memang kau kena buat benda ni manually ke ataupun kau boleh set macam satu threshold yang kata spot ni tak boleh kurang daripada 2 atau 3. So, dia kena ada minimum 3 ke 2 ke macam ni? Itu aku rasa dia kena ada some kind of detection. Let's say macam port tu boleh detect macam Nginx lah. Tentu dia boleh detect request dia hanya boleh 100 kan. So lepas 100 dia start triggering something lain untuk call scale benda ni. Sebab benda scale dia pakai API je. So memang boleh call macam HTTP API lah untuk scale up. So macam sekarang one kan, so kita boleh call benda tu, tapi yang ni cara pakai button lah. Tapi kalau command sebenar tu dia OC scale something, so dia akan scale tu lah, scale port tu tambah lagi satu lah. Condition tu bukan set dekat deployment config ni lah. Kau kena ada monitoring mechanism lah. Betul lah, rasanya macam tu. Dia tak itulah. Aku tak pernah jumpa lagi lah yang tu. Macam mana nak buat dia kena macam tu. Sebab setakat ni belum ada yang pernah cuba buat yang terlalu banyak orang akses. Tapi konsep dia patutnya boleh lah benda tu. Maknanya kalau macam aku create satu application untuk monitor alert manager ni, based on condition, okay, let's say alert manager ni bila dia hit CPU 70%, aku punya monitoring punya node tu dia akan issue command untuk create satu lagi port untuk alert manager macam tu. Untuk cover tu sebab setiap port tu deployment config tu sebenarnya kita boleh configure dia punya resources lah. So kita tak nak orang pakai terlalu banyak kan. So macam ni resource kosong. Tapi patutnya dia macam ada CPU berapa CPU 12 MI. MI ni dalam bentuk apa tah? Dia dalam bentuk dia punya ni lah. Kiraan tu lah. MI tu macam millicores. Bukannya megahertz betul tu. So memori berapa. So kita boleh control lah kuota dia. Tak nak bagi macam port ni tiba-tiba kita bagi kan. Dia pergi makan banyak gila memori kan. So macam tengok ni port ni. Dia pakai berapa je. 0.02 core. Sebab tak ada alert sekarang kan. So macam tu lah lebih kurang untuk deployment config. So kita hanya beritahu, so macam ni Grafana lah, ni Grafana dan Prometheus. So tapi konsep dia macam kita beritahu app tu kita namakan dia Nginx contohnya. Nginx yang ni lebih kurang macam dekat konsol ni. Tapi kalau dalam Kubernetes kita kena pakai command line tu, deploy YAML file ni. So kena agak belajar lah dia punya YAML dengan JSON ni. Sebab cara dia orang deploy ni, dia orang develop guna Go language. So semua dia zaman sekarang semua pakai YAML dengan JSON ni.
So kita namakanlah dia Nginx labeling tu. Label ni penting sebab masa label ni kita akan panggil masa services tu. So label app Nginx kita panggil OpenShift hello OpenShift container port 8080. Ini actually dia akan panggil daripada Docker Hub lah benda ni. Docker Hub. So benda ni dia akan run tu lah. So kita create replica. Ni yang kita specify replica tu. Tadi kita tekan kan. So ni kita specify replica, create. So dia akan create, dia akan scale pada 3 terus. Port tu. So sekejap. Okay. So deployment config ni dia berkaitan dengan replication controller. So macam dalam ni deployment dengan replica set, deployment config dengan replication controller. So dia akan replication controller ni make sure ada 3 port running at the same time. Nginx ni. So Nginx ni dah run. So kita tengok log dia dah serve dekat 80. Nginx dah run 3 port kita ada. So apa sekarang kita create services lah. Services ni kita create services ni kita kena based on dia punya label ni. App label. Ni label app Nginx. Nginx label ni kat sini. Kita create, kita namakan Nginx juga dan label app dia pun Nginx. Port dia 80 dan kita target port tu adalah container port lah yang tadi kita run tu 80 kita create services. So yang port tadi port yang kena expose lah dekat luar. Yang expose keluar tu, betul. So sekarang macam dalam container ni, container port dia 80. So services tu kita point kepada container port tu lah. Container port tu. So bila kita buat port selector dia punya Nginx kan, dia terus jumpa dia punya ni port tu. Okay, satu soalan. Sekarang ni kau expose port 80 betul tak? Ada 3. Lepas tu ada 3 pula container ni. Tak, kalau let's say 3 ni duduk satu host, tak pening ke? Kau bayang Nginx services ni dia macam load balancer. Okay, so siapa yang handle load balancer tu adalah software defined network yang dalam Kubernetes atau OpenShift ni yang handle lah. Dia yang handle nak hantar ke mana. Okay, kalau kau nak point ke container ni, kau akan point ke IP node mana satu? Worker ke master ke? Oh tak, let's say kau macam ada lagi satu port lah. Contohnya macam Grafana ni nak point kepada port Nginx ni kan. Dia tak panggil kau nak access Grafana daripada laptop kau contoh. Kau pakai IP server mana satu? Worker ke? Oh, tak. Itu next. So next services tu dia dalam konsep Kubernetes dia ada ingress. Tapi dalam OpenShift kita orang pakai konsep routes lah. So routes ni this one lah, is a real location lah. Sekejap. Let's create one Nginx. Nampak dia route. So services tu kita pilih Nginx tadi tu. Lepas tu kita pilih target port dia. Kita create route tu. See? So actually kalau kau tengok semua route dalam project satu OpenShift ni, dia semua mula dengan apps.ocp.tmrnd.com.my. Betul tak? So dia tambah depan tu je. So dia subdomain dia je yang lain. Okay, apps.ocp.tmrnd ni IP fix ke, IP load balance ke? Macam mana? apps.ocp.tmrnd ni IP tu fix ke, load balance ke, dan dia point ke IP tu fix actually. IP tu fix. Dia point ke satu hashtag proxy je. So nak
nak cerita panjangnya, dia pakai router port sebenarnya, OpenShift router. Yang pegang port tu, yang pegang IP tu siapa? Masternode ke? Bukan. So dalam luar ni, kita kat luar ni ada lagi satu HA proxy ataupun mungkin kita boleh pakai Nginx. So kita punya itu dia punya router yang akan lalu. I mean bila kita open kepada ni, maksudnya dalam Kubernetes ni bila kita nak configure, kita tak configure Kubernetes dengan worker je, kita kena configure yang kat luar tu juga. DNS, HA proxy. So rasanya yang Najib bagi tu, dia ada satu tu dia tunjuk helper host tu. Dia ada DNS dengan HA proxy. Semua benda tu itu penting untuk supaya kita boleh buka link macam ni lah. So kalau kita nak deploy new app kan, so kita tak payahlah nak nak hostname baru, IP baru. Dia actually pakai IP sama, cuma berbeza dia punya depan tu je. Subdomain dia tu. Dia tambah je nama ikut dia punya project namespace ni. HA proxy tu yang reverse proxy tu dia reverse proxy lah benda ni kepada route tu dan kepada service dan kepada port tu. But HA proxy ni can be a node itself lah. Ke kita kena deploy dia sebagai standalone machine? Kita kena deploy dia as a standalone machine lah. Standalone machine, ya, betul. Ataupun beli yang commercialnya, contoh macam appliance lah. Citrix appliance yang ada Citrix F5 pun ada, F5 yang load balancer tu dia ada provide F5 ingress untuk Kubernetes pun ada. Tapi yang the common one dia ni lah memang HA proxy dengan tu HA proxy dengan Nginx reverse proxy ke? Nginx reverse proxy. So, ingress controller ni dia ada banyak kan yang betul-betul yang orang pakai appliance pun ada. So tapi yang standard orang pakai kat Kubernetes yang open source HA proxy ataupun Nginx. Dia work as reverse proxy lah pada benda tu, kepada belakang tu. Sebab tu kita boleh deploy lagi cepat dan actually dekat route ni juga kita boleh aliaskan dia. Mana? Ni kita ke sini. Tapi kena ada TLS semua tu lah. So kita boleh let's say macam kita punya website kan, saifullah@wordpress.com, kita alias pada sini. So dia nampak macam dia keluar daripada tu lah, tapi dia pergi ke sini juga sebenarnya. So itulah yang senang deployment dan cepat untuk deploy, cepat untuk keluarkan satu application baru lah. Sebab benda ni agak penting juga kena faham, sebab kadang-kadang aku pun pernah dapat macam dia orang tanya kenapa port ni tak boleh running kadang-kadang tu lah, kadang-kadang sebab build dia salah npm kan. So tadi yang kau punya Nginx tadi tu ada 3 port kan. So setiap kali kau send query, dia akan round robin lah pergi dekat port lain ke macam mana? Dia hantar kat service dan kalau sekarang ni memang round robin lah dia pergi. Sebab dia ikut dekat setting dekat HA proxy tu yang ingress kat atas tu, routing. So macam sekarang kita tengok service ni kan, bila kita tengok bawah dia, port dia memang point kepada 3 tu. So dia akan pergi 3 tu lah. Either of the 3 tu lah. Itu dia punya konsep tu lah. OpenShift ni rasanya lebih bagus sebab dia ada konsol lah macam ni. Sebab kita boleh tengok dan kita boleh faham macam mana ni ports, apa deployment config. Kalau the whole Kubernetes tak ada konsol macam ni. So memang betul-betul guna command line dan kena faham lah macam mana nak yang ni config map tu apa. Config map ni ni cerita lain pula. Ni macam contoh kita nak deploy Prometheus kan. Macam ni Prometheus, kita nak deploy configuration ni static je kan. Sebab bila
container restart, dia akan destroy apa-apa yang lama tu, kecuali dah pernah letak dalam storage. Storage ni cerita lain pula. Apa orang panggil persistent volume claim dalam ni. So bila kita macam kita ada database, kita nak persistkan dia kan. Kalau macam Oracle kita letak dalam U01. So port tu dia akan mount dekat persistent volume /U01. So lebih kurang macam tu lah. So config map ni lebih kepada macam nak ensure config tu persistent across tu. Tak adalah setiap kali port ni destroy kena masuk dalam port tu ubah balik configuration dia mana kan, cd cat semua tu kan, vi semua tu. Tapi config map tu kita just bind kepada ni je. Sebab kalau nak bagi contoh macam Grafana ni, dia ada pointer dia pada secret panggil. So ni config map. So dia punya pointer macam Docker file macam tu. Bukan nak cakap macam ni. Okay. So dalam Grafana tu, kalau kita install kat VM biasa Grafana, kita kena configure etc Grafana provisioning dashboard ni kan. Kalau macam VM kita masuk dalam tu, kita configure dashboard tu, kita add something, lepas tu baru dia siap kita bring up Grafana. So bila dalam port ni dia akan, bila dia destroy je etc Grafana provisioning dashboard ni, dia hilang content dia. Sebab kau pakai image yang kau download. Yap. Kau tak repackage balik image lepas kau configure. That's why macam let's say kau tak nak ubah image tu, kau just nak ubah this part je, provisioning dashboard ni. Contoh dia kau ada etc mysql.mariadbserver.conf lah contoh. Kau nak pakai MariaDB yang kat Docker Hub tu, dalam Docker Hub ni, tapi kau malas nak ubah dia sebab cara Docker file kan kau kena build image tu, letak config semua, so macam kompleks lah. So ni cara senang lah, kau panggil image yang sama. Sebab tengok aku panggil image yang aku panggil tu direct memang Grafana terus dari Grafana, which is kalau kita search dalam ni official image lah. Dia official image. So aku tak pernah ubah pun dia punya tu. Apa aku buat, aku hanya ubah dia punya pointer tu je. So dashboard ni aku nak ubah, tapi aku nak make sure kalau ada orang destroy, kau lah ada admin yang tak berapa power lagi, dia pergi destroy Grafana ni, bila dia delete port ni, so dia akan destroy semua. So takkan nak etc Grafana tu hilang kan. So bila dia tengok deployment config ni dah ada benda ni, dia ambil daripada ni. So bila buka balik memang ada dashboard tu. Dan cerita kalau aku refresh benda ni, sebab aku baru destroy kan tadi, aku baru refresh kan, sekejap. Okay, dia suruh login balik lah, maksudnya dah destroy lah. So sebab username password pun dia balik kepada default kan. Sebab dia suruh tukar password tu, aku skip. Lepas tu aku buka balik dashboard tu, ada balik. So tak ada hilang lah. So kalau ada orang tiba-tiba delete Grafana port kan, so masih running. Itu je lah dia punya antara konsep config map tu. So ada banyak lagi lah. Secret ni nak protect kau punya macam kau deploy pakai token atau something. So lebih kurang macam tu lah. Dia banyak juga, aku pun belum faham semua, tapi ada yang aku dah faham lah kalau nak deploy standard punya application lah. Dia konsep dia macam, kan ada persistent volume, ada persistent file macam tu tak? Config map ni macam persistent file lah, tapi dia lebih kepada configuration lah. Kalau kau nak simpan database, orang tak simpan kat config map lah, orang simpan kat persistent volume. Config map ni aku imagine dia lebih kepada macam kau buat redirection lah kan, macam dia sebenarnya redirect that folder, that path pergi dekat kau punya storage somewhere else. Itu ialah config file. Kalau config file, kau edit original file, let's say kau edit deployment config ni, Grafana yang dah deploy tadi edited tak apa yang ada dalam etc properties dia? Kalau let's say kau edit file ni dia tak edited lah. Dia edited macam dia keep
keep the config tu sama selagi config map tu config map tu hanya point kepada etc Grafana je lah dalam kalau kau nak edit, kau edit dekat source dia lah. Okay, contoh ni kau dah deploy satu pakai deployment config ni kan. Okay. Lepas tu kalau kau edit deployment config ni punya content, Grafana yang dah existing yang dah deploy tadi edited tak content dia? Tak, deployment config ni hanya beritahu state dia, state of port tu. Dia bukannya edit dalam sorry aku config maps. Kau pakai config map. Okay, maksudnya aku edit sini lah Grafana dashboard ni kan. Okay, mula-mula kau dah deploy satu port pakai config map Grafana dashboard. Kalau kau edit file ni, yang tadi port yang kau dah deploy tadi tu dia kacau tak dengan apa yang baru, configuration baru? Dia takkan kacau selagi kau tak restart port tu. Dia restart port tu, dia check balik config map yang kau baru tukar tu, dia tu. Sebab dalam deployment config ni, dia akan hanya restarted. Dia ada satu, kita panggil triggers. Triggers ni berlaku kalau ada config change. Config change ni maksudnya config dalam deployment config ni. Bukan config map. Satu lagi image change. Image change ni bagi contoh lah, Grafana keluarkan image baru, nama dia Grafana 2.0 contohnya kan. So kita tak nak kita nak deploy yang baru tanpa ada downtime lah. So apa kita buat, kita tukar kat sini Grafana 2.0. Lepas tu image change ni kita save je. Image ikut trigger ni dia akan change image tu. Dia akan start bring up port baru dengan pointer image baru tu. Then dia after up baru dia delete yang lama. Itulah konsep rolling update lah. Macam tu. Dia punya So be mindful of time. Sekarang pun dah pukul 10:07 minit. Banyak kalau nak faham semua memang agak kompleks lah sebab tak apa. Let dulu Zain, let dulu. Apa dia? Let dulu. Tak ada lah. Aku tolong bercakap untuk kawan-kawan. Okay, tapi basically Kubernetes ni adalah VM ni lah. Managing VM macam vCenter lah. Cuma dia lagi strictly nampak macam DevOps gitulah. Dia sebab kena faham macam mana konsep nak deploy application PHP ataupun MySQL macam tu. So macam mana connection between that. So sebenarnya apa use case dia? Takkan semua application kita boleh letak dekat container? Dia use case dia bagus untuk developer. Kalau sekarang lah, kalau macam kita nak cepat rolling out, sekarang kan maksud aku what kind of application yang sebenarnya suitable untuk letak kat container ni? Adakah apa-apa saja pun boleh? Setakat ni apa-apa saja, even MySQL pun boleh. Betul. Oracle pun boleh? Oracle tu tak sure. Sebab kalau MySQL pun dia kena support yang cluster punya mode tu lah. So kalau dia boleh write dalam satu disk yang sama, so then dia boleh support lah benda tu. Itu yang okey lah untuk dia sebab dia memang untuk redundancy dan aku rasa juga ni untuk orang kata yang orang panggil hybrid cloud tu kan. So macam mana kita nak gabung antara multiple cluster located in let's say AWS ataupun kita punya own data center ke. So kalau ada disaster recovery, so kita boleh move port di sana, pergi situ. Tapi itu ideally lah. So tak tahu ada real world orang buat macam tu. Mungkin sebab Kubernetes ni pun datang dari Google, dia orang yang buat cluster tu kan. So mungkin cara dia nak pastikan uptime dia sentiasa okey. Macam tu lah. Dia ada kaitan tak dengan orang kata microservices punya application je yang sesuai untuk pakai Kubernetes? Kalau macam monolithic ni kurang sesuai. Betul ke statement tu? Agak betul sebab microservices ni dia banyak pakai API macam tu kan, RESTful API. Sebab
contoh kita nak develop Facebook kan. Facebook dia ada multiple lah. Kalau dekat Android dia develop pakai Java. Kalau dekat iOS dia pakai let's say Ionic, Flutter or something kan. Lepas tu dekat desktop dia pakai PHP. So macam mana dia nak connect database yang sama kan. So apa dia orang buat, dia orang pakai REST API lah. So setiap application yang berbeza tu dia pakai REST API je. REST API ni dia macam kita request, let's say kita nak nama, nombor telefon semua tu, dia bagi dalam bentuk standard which is JSON. REST API lah, JSON. JavaScript Object Notation. Maksudnya ada array macam tu, standard punya type. So semua application boleh baca, PHP boleh baca, apa yang dekat Android tu boleh baca. Tak payahlah macam kita tak nak kita kena ada TNS listener lah, kena ada driver MySQL setiap tu kan. So aku rasa konsep macam tu lah, microservice REST API lah, senang untuk yang tu. Okay. Itulah kot.